Picosecond. Okey, nampak tak? Nampak. Tak? Nampak. Nampak. Okey. So, awak tengok dekat sini Okey, dia kata diberi P -23, Q10 dan R-nya 76. Tapi awak tengok titik yang dia bagi 3 je. Tiba-tiba dia kata dia segi 4 tepat. Sebab apa? Sebab ada S. Jadi awak tengok iaitu dia kata P, Q, R, S segi 4 tepat. Tepat tak ni? Tepat tak saya lukis? Tepat ke tidak? Tepat. Bagus. Takut. Okey. Ni mana segi 4 tepat. Saya tak pakai pembaris. Segi 4 tepat mesti guna pembaris. Okey. Tapi tak apa sebab saya dah kata ini segi 4 tepat. So ini segi 4 tepat lah. P, Q, R, S. Itu segi 4 tepat. Titik P dibagi kat sini adalah -23. Titik Q di sini adalah 10. Titik R di sini adalah 76. Titik S saya tak tahu iaitu X, Y. Jadi soalan suruh cari koordinat S. Kalau awak ingat kelas sebelum ni saya ada sentuh pasal rhombus. Kan? Jadi awak tengok dekat sini, apa yang awak boleh nampak adalah segi 4 tepat. Okey, apa dia? Cuba fikirkan, apakah sifat yang awak boleh gunakan untuk mencari titik S? Apa dia? Siapa tahu? Any idea? So, titik yang awak tahu adalah titik P, titik R dan titik Q. So, PR, awak cari dia punya midpoint. Midpoint of PR adalah midpoint of QS. Okay, so tugas awak sekarang mencari midpoint untuk PR. Okay, midpoint saya buatkan MP untuk P pergi ke R. Iaitu X dia -2. Okay, tambah dengan 7 bahagi 2. Dan 3 tambah 6 bahagi 2. So, you dapat -2 tambah 7, you dapat midpoint dia 5,2. Dekat sini adalah 9/2. Ini midpoint dia. Jadi, kita gunakan midpoint yang kita dapat PR untuk mencari QS. Jadi, QS, midpoint dia kita dah tahu iaitu 5/2 dengan 9/2. So, ini sama dengan midpoint dia 1 tambah X bahagi 2. 0 tambah Y bahagi 2. So, awak selesaikan. 1 tambah X bahagi 2 sama dengan 5/2. 2 habis. So, X awak dapat 4. Satu lagi, 0 tambah Y. Y/2 sama dengan 9/2. Maka Y awak 9. Soalan tanya koordinat S. Soalan bukan tanya value of X and Y. So, bila dia nak koordinat, you mesti tuliskan dalam koordinat S adalah 49. Faham? Okey? Okey. Okey, ada lagi soalan? So untuk page seterusnya kalau awak tengok dekat situ, okey, kita tengok di sini kalau ikutkan dia pada muka surat 135, 135 ni tak ada latihan, dia cuma cerita pasal persamaan garis lurus, selari, apa sifat dia. So kalau dia selari, dia mesti mempunyai kecerunan yang sama, M1 equals to M2. Kalau dia serenjang ataupun perpendicular, so maksudnya kecerunan pertama kamu darabkan dengan kecerunan kedua akan menghasilkan nilai -1. Jadi dekat sini awak kena tahu apa-apa pun untuk kamu tahu dia punya kecerunan, awak kena tukarkan dulu. Kamu akan tukarkan dulu dalam bentuk Y equals to MX plus C. Iaitu kita nak kenal pasti apakah kita punya gradient. Okay. So kalau awak tengok muka surat 136, dekat sini dia kata cari nilai K. Jika garis lurus Y sama dengan KX. Tambah 2 selari dengan garis lurus 8X tolak 2Y tambah 1 sama dengan 0. Okey, jadi dekat sini yang pertama ni dia punya kecerunan apa? Tengok ni yang atas ni. Apa kecerunan dia yang pertama ni? Apa dia? Ya, kecerunan dia adalah K. Yang kedua apa kecerunan dia? Apa dia kecerunan yang kedua?
Tolong tengok. 4. 4. Okey, jadi yang pertama kecerunan dia, okey, gradient yang pertama K, gradient yang kedua susun dulu negatif 2Y sama dengan negatif 8X tolak 1. So nak tahu dia punya kecerunan, you mesti tukarkan dia dalam gradient form. Gradient form iaitu Y equals to MX. Negatif 8 bahagi negatif 2, you dapat 4X. Okey, tambah dengan 1/2. Bermakna kalau dia kata selari, you punya M1 akan equals to M2. Your M1 is K and your M2 is 4. So you dapatlah nilai K. Itu kalau dia kata selari. Okey, kalau dia kata serenjang, awak tengok yang saya buat warna hijau. Let's say lah soalan ini dia kata serenjang, perpendicular. So you akan buat M1, M2 equals to negative 1. Your M1 is K, your M2 is mana? 4 kan? 4 sama dengan negatif 1. Maka K kamu di sini adalah negatif 1/4. So ini dua garis yang selari. Yang hijau ni adalah apabila dia bersifat serenjang. Iaitu dua garis serenjang macam ni. Dia akan bersilang pada nilai 90 darjah. So yang warna hijau ni, garis hijau M1 and M2 are equal. Tapi yang ini M1, M2 bila kamu darabkan akan menghasilkan nilai negatif 1. Okey, itu beza antara serenjang dengan selari. Okey, so dekat modul ni, mana yang awak tak boleh buat? Dah tengok dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soalan. Ada soalan? Min. Ada soalan tak? Sebab dalam Ada. modul ni tak semestinya cikgu suruh buat. Sebab saya bagi latihan biasanya dalam buku teks. Modul you follow. Follow je. Maksudnya kita dah belajar tajuk tu, awak buat macam tu. Okay. Supaya nanti bila saya suruh hantar, tak adalah hantar buku kosong. Okay. Ada soalan tak? Yang mana tak buat lagi atau nak tanya? Tolong tengok modul awak sekejap. Tak ada. Dah Tak ada? siap. Semua okey? Ada? Tak dengar lah. Ada. Tak Dia ada. kata- dia kata tak Ada? Okey. Soalan nombor berapa yang ada tu? Dia kata tak ada cikgu. Oh, Dia tak ada. No. Semua Yes. okey lah. Lagi senang no. Yes. Yang lagi senang tak ada. Saya Yes. dengar ada. Taknya tak bunyi kuat. Dengar lah. Tak tu cikgu dengar properly lah cikgu. Masalahnya aku cakap kau cakap. Macam mana nak dengar? Okey. 4B, 4D semua settle? Hanin ada tak? Hanin ada tak? Cikgu. Ada. Okey tak Hanin? Baik, tumpah. Okey. Sorry, anak saya ambil air saya tu. Okey, boleh Okey, orang lain? Semua okey Boleh Okey, good. Kalau okey, jadi awak tengok dekat sini. So, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok pasal serenjang. Okey, serenjang di sini. Ni yang saya dah tunjuklah tadi. Nampak? Dia bersilang dan dia menghasilkan 90 darjah. Itulah pasal serenjang. Okey, jadi kita teruskan. So kat sini pun sama juga. Okey, ini kalau awak tengok, ni dia dalam bentuk pintasan, intersect form. So kalau nak cari gradient, yang ini lagi mudah. Okey, cari gradient, you akan buat negative y intercept. Okey. Sana. Okay, so kat sini you nak kenal pasti dia punya gradient. Formula gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. Tapi kalau awak tengok, bila dia bagi dalam intercept form, gradient adalah negatif y. Y punya, apa y? Y awak adalah 5. Negatif 5 bahagi dengan 2. So gradientnya adalah negatif 5/2. Okay, so you tengok yang kedua dia dalam bentuk yang ini, so you kena susun. Negatif 5y equals to 6 tolak 2x. So you divide by negatif 5. 6 bahagi negatif 5, negatif 2x bahagi negatif 5. So you dapat y sama dengan negatif 6/5 tambah 2/5x. Jadi kalau awak tengok dia tanya adalah serenjang. Serenjang ke tidak? Nak tahu serenjang ke tidak iaitu perpendicular ataupun tidak antara dua garis ini, you kenal pasti dia punya gradient. Yang gradient yang pertama di sini adalah
negatif 5/2. Gradient yang kedua di sini adalah 2/5. So kita darabkan negatif 5/2 darabkan dengan 2/5. You dapat jawapan negatif 1. So bila kita darabkan dan menghasilkan nilai negatif 1, maka kedua-dua ini merupakan dua garis yang bersifat serenjang. Boleh? Okey, next kita tengok seterusnya dekat muka surat 138. Okey, muka surat 138 ada soalan? Tengok sekejap. Muka surat 38 nombor 2 sampai nombor 5. Buat semua dah ke? Dah. Dah. Okey, yang tak buat, yang ada lagi yang tak buat mungkin, ada soalan tak? 4B, 4D, awak buat juga kan dalam modul ni? Cikgu, Ya? kita orang yang Kuat sikit, tak dengar? kita belum belajar. Ha? Kita orang belum belajar yang ni. Oh, yang serenjang belum? Belum. Oh, okey. Jadi awak baru belajar pasal selari je? Okey. So, kan senang macam tu saya tahu. Okey. So, tengok saya akan tunjuk balik. Untuk yang kelas B dan kelas D, serenjang. Apa yang dimasukkan dengan garis serenjang? Okey, tadi kita dah tengok selari. Selari apabila kamu kenal pasti kecerunan dia sama. Itu adalah selari. Serenjang, ini gambar dia. Kecerunannya dah tentunya tidak sama. Kamu tengok kecerunan yang satu positif, dia bergerak ke atas ke kanan, satu lagi kecerunannya adalah negatif. Jadi untuk kita tentukan sama ada garis-garis ini, dia ni bersifat serenjang antara satu sama lain, serenjang ataupun tidak, apa yang perlu kamu buat adalah macam juga yang selari, tukarkan dia dalam gradient form, iaitu y equals to gradient form ialah y equals to mx plus c. Mesti tukar dia dalam bentuk kecerunan. Kecuali macam tadi saya kata bila dia dalam bentuk pintasan, awak cari je terus kecerunan. So, mencari kecerunan dekat sini, kalau awak tengok, okay, soalan dia 3y tolak x tambah 7 sama dengan kosong. So, kita susun dia jadi y sama dengan. So, you dapat sini y sama dengan 1/3 x tolak 7/3. Awak tinggalkan y je duduk sorang-sorang. Kat sini 3y kan? Jadi awak susun. Jadikan dia y sahaja. Jadikan dia y sahaja. Bermakna dekat sini kecerunan kita adalah 1/3. Satu lagi persamaan dia y tambah 3x tambah 5. Susun. Bila awak susun, awak dapat y sama dengan negatif 3x tolak 5. Maka kecerunan yang awak dapat iaitu M awak adalah negatif 3. Okey, yang ini adalah 1/3. Jadi kita darabkan. Kecerunan pertama, kita darab dengan kecerunan kedua. So M1, M2. 1/3 darab dengan negatif 3. So kita tengok dekat sini, kita dapat jawapan negatif 1. Maka bila dia dapat jawapan negatif 1, dia adalah dua garis yang bersifat serenjang. Okey, clear? Sebelum ni selari. Kalau selari, awak kenal pasti kecerunan M1 akan sama dengan M2. Ini adalah selari. Apa dia selari? Yang macam ni. Selari. Okey. Kalau M1 kita darab dengan M2 akan memberi jawapan negatif 1. Dia adalah serenjang. Dia adalah serenjang. Macam mana serenjang? Macam ni dia ada 90 darjah di situ. Okey? Iaitu M1, M2 akan didarabkan you dapat nilai negatif 1. Itu yang dikatakan serenjang. Jadi sebelum ni kamu dah belajar pasal selari. Selari kecerunan dia sama. So hari ini saya tambah pasal serenjang. Jadi apa-apa pun untuk kenal pasti kecerunan, mesti ubah dia y equals to mx plus c. Okay. Coefficient of x iaitu m. M itulah awak punya kecerunan. Clear?
Hello? Ya saya. Clear ke tak? Aku bercakap Clear, ni. cikgu. Jawablah. Okey, tengok yang contoh. Cari persamaan garis lurus. Kali ni dia suruh cari persamaan yang serenjang. Ingat, bila kita nak tahu kecerunan, mesti kita tukar. So, persamaan yang diberi kat situ X tambah 2Y tolak 8 sama dengan kosong. So, 2Y sama dengan 8 tolak X. Ingat, nak tahu kecerunan dia mesti Y. Nah, sini 8 tolak X bahagi 2. Maka kecerunan dia adalah negatif 1/2. Okey, bila dia bersifat selari, maka M2-nya akan sama, iaitu negatif 1/2. Tapi dekat sini dia kata berserenjang. Kalau dia berserenjang, maka kecerunannya kamu darabkan akan menghasilkan nilai negatif 1. Dia sepatutnya you kena buat macam ni. M1, M2 equals to negative 1. Your M1 is negative 1/2. Your M2 is negative 1. Jadi M2 kamu, you akan dapat negatif 1 bahagi negatif 1/2. You dapat 2. Ini sepatutnya tunjukkan. Tapi tak payah pun tak apa. Awak boleh nampak dah. Kalau tengok kalau M1 awak, let's say lah M1 awak 4, maka M2 awak 4 ni 4/1. Jadi terbalikkan. 1/4. Kalau atas positif, yang bawah negatif. Kalau M1 awak ialah negatif 3/2, maka M2 awak akan jadi 2/3. Atas negatif, yang bawah positif. Nombornya tukar je atas dengan bawah. Faham? Faham, bos. Okay, sebab dia satu positif dan satu lagi negatif. Jadi kalau awak tengok soalan ni tadi, kecerunan dia kita dapat negatif 1/2. Maka bila dia perpendikular, kecerunan yang satu lagi adalah 2 X tambah C. Nak cari C, kita tengok dia kata apa? Melalui titik 1 negatif 4. Jadi masukkan negatif 4. 2 darab 1 tambah dengan C. Maka C kita dapat negatif 6. Jadi persamaan kita Y sama dengan negatif 2X tolak 6. Okey? Yang tadi negatif 1/2. Yang ini bila dia bersifat serenjang, dia jadi 2X. Clear? Clear, bos. Okey. Kalau dia dalam bentuk pintasan ni je. Kalau dia bentuk pintasan, awak tak payah susun Y sama dengan MX plus C. Kalau awak nak susun, dia agak rumit. Awak tengok Kalau dia X bahagi 2 tambah Y bahagi 5 sama dengan 1. Kalau awak nak susun, you kena darab silang. 5X tambah 2Y bahagi 10 sama dengan 10. 5X tambah 2, sama dengan 1. 2Y sama dengan 10. Awak buat lagi. 2Y sama dengan 10 tolak 5X. Y sama dengan 10 bahagi 2 tolak 5/2X. Jadi awak dapatlah M-nya adalah negatif 5/2. Tak ke panjang lebar? Sebab tu awak rasa AdMath itu susah. Jadi kalau dia dah bagi dalam, dia bukan salah. Tapi membuang masa. Awak dah lah tak cukup masa. So kalau dia bagi dalam bentuk pintasan, nak cari kecerunan, you guna formula gradient is negatif pintasan Y. Your pintasan Y ialah 5. Pintasan X awak adalah 2. So you dapat terus. Faham? Faham. Okey. So itu yang dikatakan serenjang. Okey, saya akan tunjuk kamu soalan nombor 2. Okey, lepas ni ada masa lagi dalam 15 minit. Tolong buat muka surat 138 ni. Okey? Awak tengok dekat sini, cari persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 29 dan berserenjang. Jadi apa nak buat? Okey, bagi tahu saya. Mula-mula apa nak buat ni? Ni macam yang saya dah buat kat atas tadi. Okey, tolong respon seorang. First step, apa dia nak buat? Cari kecerunan. Tak ada orang. Cikgu, Ya. 2y tambah X sama dengan 10 tu kita susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, so sekarang dia akan jadi apa? Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 5. Ya.
Okey, dia asalnya 2Y. Jadi betul kawan kamu kata, so kita tolak dengan X. Jadi Y sama dengan 10 bagi 2, 5. Tolak X bahagi 2. Maka gradient kita dapat di sini adalah negatif 1/2. Soalan kata nak berserenjang. Maka kecerunan yang kedua berapa? 2. Kecerunan yang kedua. Kalik, berapa kalik? Kalik tak ada. Saya nampak dia masuk tadi. Ada cikgu. Okey, apa kalik kecerunan dia? Ni cerita berserenjang. Tadi saya dah buat dah kat atas tu. Kalau dia selari, kecerunan dia akan sama, iaitu negatif 1/2 juga. Tapi kalau serenjang, maka kecerunan dia jadi berapa? Berapa? Kalik? Sekejap cikgu, sekejap. Congak je macam tadi kan kat atas ni saya dah buat. Lambat. Adam Daniel dah ada belum Adam Daniel? Ahmad Adam Daniel. Tak ada. Tak ada. Saya WhatsApp pun tak berbalas. Okey, Akram? Akram ada Akram? Adik ke? Okey Akram. Apa M2 Akram? M2 dia tukar tanda terbalik. So 2. So, tukar tanda dan terbalik. Jadi? 2. Ya. Tukar tanda. Negatif maka dia positif. Terbalik dia jadi 2. Okey, hati-hati ya. Jangan terbalik awak pergi buat macam ni. Nanti Jim, lepas tu Ha, lepas tu Ho jadi pula gitu ya. Terbalik jangan buat macam tu. Okey. Jadi itu awak punya kecerunan yang berserenjang. So jadi berserenjang Y sama dengan 2X tambah C. Nak cari C, masukkan titik yang dia lalu. Boleh? Okey? Yes. Yes. Okey. So kalau yes, saya akan stop dekat sini. Awak ada masa lagi. Okey, awak ada masa lagi. Tolong buat. Nombor 3 sampai nombor 5. Boleh? Amin. Okey. Boleh. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa isi kehadiran. Okey? Terima kasih cikgu. Bye. Selamat Cikgu. selamat bervaksin. Cikgu. Selamat Saya dah bervaksin. vaksin. kasih cikgu. Bye. Cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.